Terima kasih rakan setugas Fakrul dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama dengan Rampai Pagi. Lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada pagi ini, hari Selasa 28 Disember 2021. Selamat pagi Auda. Apakah perkabaran Auda di luar sana? Diharapkan Auda semua berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Dan untuk perkongsian bersama, keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar untuk pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi kepada Auda yang hendak membuat perancangan pada pagi ini ataupun untuk hari ini, diharapkan dan didoakan agar semua perancangan Auda berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa, sebelum kita menyaksikan bahan visual, satu maklumat yang akan dimaklumkan mengenai pendaftaran pembukaan kelas Al-Quran dan Mukhadam di Masjid, Surau dan Balai Ibadat bagi seluruh negara bagi tahun 2022 Masihi, dan borang pendaftaran Auda bolehlah diperolehi di masjid, surau dan balai ibadat bagi seluruh negara termasuklah daerah Temburong, dan borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dikembalikan tidak lewat 31 Januari 2021 Masihi kepada guru penghubung di masjid, surau dan balai ibadat di mana anak-anak BIS kita akan mengikuti kelas nanti. Dan syarat penerimaan bagi kanak-kanak yang akan memasuki kelas tersebut hendaklah berumur 6 tahun pada 1 Januari 2022 Masihi. Dan bagi sebarang pertanyaan lanjut, Auda bolehlah menghubungi ke talian 2233-192 hanya bagi waktu pejabat sahaja ataupun melalui telefon bimbit bagi di talian 877-8570. Dan Alhamdulillah Auda, perkata selepas ini, kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan setugas kita Haziq mengenai perusahaan kebun pisang. Kita saksikan bersama Auda. Pekerjaan sebagai seorang petani memang bukan satu pekerjaan yang sangat mudah kerana ia memerlukan tenaga dan juga kesabaran yang banyak. Walau bagaimanapun, itu bukan menjadi penghalang bagi salah seorang pengusaha ladang di daerah Temburong ini. Dalam tinjauan kali ini, saya berkesempatan untuk melawat ke kebun pisang dan menemu ramah bersama dengan seorang belia muda yang mengusahakan ladang tersebut. Ladang yang dinamakan Eko Agrofarm ini yang terletak di Kampung Bekarut seluas 20 hektar. Di ladang tersebut mempunyai sebanyak 2,230 pokok pisang yang ditanam. Manakala jenis buah pisang yang ditanam itu ialah Cavendish Banana ataupun lebih dikenali sebagai pisang madu. Jadi kami membuang ia punya daun, ia punya bunga ni untuk itulah supaya dia berhama. Pasal ia manis, jadi hamanya attracted to bunga ni lah. Dia melekatkan, ada ia punya gula. Barangkali je lah, belum pernah kami mencuba. Jadi yang ini kami semuanya dibuang. Bersihkan dulu. Jadi yang ini menjadi ini buahnya. Jadi kami membuang, buang. Ini dibuang. Ini sudah dibuang. Ini jantungnya kami pun dipotong. Ini next step kami membungkus plastik. Ini lock dia dulu.
Jadi kami membungkusnya pakai plastik supaya serangga tidak menggigit, dan juga warna birunya ini mempercepatkan dia punya ripening itu. Jadi kami boleh harvest lagi awal. Yes. Kalau warna lain berapa? Kalau warna lain kurang efektif, yang dibuat atau research warna biru, plastik warna biru. Dalam pada masa yang sama juga, pengurus tersebut ada membuat beberapa eksperimentasi dalam penanaman pokok pisang yang lebih efektif dengan menggunakan bahan organik yang bebas kimia. Dan juga untuk menghalang pokok yang ditanam itu tidak membawa penyakit yang berjangkit kepada pokok pisang yang lain. Jadi cara yang tradisional biasanya mengambil anak dari pohon itu. Kalau cara tradisional, dia punya penyakit yang sudah ada di arah pohon ibunya itu akan menjangkit ke anaknya itu. Jadi yang ini cara ini ia menghasilkan benih yang bebas dari penyakit dan juga sehat lah. Jadi kalau ia sehat itu kan akan menghasilkan lebih tinggi. Jadi cara kami meningkatkan productivity dan juga ada supply benih yang stable. Jadi bila-bila saja kami memerlukan benih, sedia ada. Jadi minat saya dalam bidang pertanian mulanya sebagai hobi, bercucuk tanam di rumah untuk kegunaan sendiri. Lama-lama hobi ini pun menjadi cita-cita untuk memulakan ladang sendirilah. Selepas saya tamat pengajian dan ditawarkan jawatan ini, saya pun mengambil peluang ini untuk mempraktikkan apa yang saya telah pelajari di universiti dan juga untuk mengambil sedikit pengalaman. Untuk insyaAllah nanti memulakan kebun saya sendiri pada masa depan. Pencapaian kami yang terbesar di Ecogrow Farm mungkin dalam penghasilan pisang Cavendish kami lah. Pada awalnya kami punya hasil dalam sekitar 200 kilo sebulan, dan pada masa ini ia telah meningkat 10 kali ganda ke 2 tan sebulan. Dan oleh itu kami pun dianugerahkan oleh Jabatan Pertanian tambahan 20 hektar untuk meluaskan lagi ladang kami. Nasihat saya mungkin lebih kepada orang yang ada keinginan untuk berkecimpung dalam bidang pertanian, yaitu untuk berani menampilkan diri untuk bermula dalam bidang inilah. Nasihat saya bukan untuk terjun buta, tapi untuk menyediakan diri untuk kerjaya yang long term lah. Okay, so kami sudah membawa balik ke tempat proses. Jadi ini kami akan memotong jadi individual sisir satu-satu. Jadi yang dahannya ini akan dibuang. Jadi ini sudah dipotong, akan dimasukkan ke dalam air untuk mencuci, membuang tanah, dan juga kalau ada serangga di arah buahnya ini yang dibersihkan. Setelah merasakan dan melihat sendiri bagaimana seseorang petani itu mengusahakan kebunnya, sememangnya bukanlah satu perkara yang sangat mudah. Dan lebih-lebih lagi untuk menarik minat para belia pada masa ini juga menjadi salah satu cabaran yang dihadapi. Kerana kerjaya sebagai seorang petani ini bukanlah menjadi impian ataupun cita-cita semua orang. Namun, kerjaya sebagai seorang petani itu harus dipertahankan dan juga diwarisi dari generasi ke generasi yang lain, dalam sama-sama kita ni menyumbang ke arah pembangunan dan juga wawasan negara.